Kitab Jam'ul Fawaid karangan Al-Alim Al-Allamatu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Pada pagi ini kita meneruskan lagi kelebihan azan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan riwayat daripada Atha Ibni Yasar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lil muadzini mada sautihi wa yusaddiquhu kullu ma sami'ahu min ratabin wa yabisin. Hadis ini kedudukannya adalah hasan dan telah disebut oleh Al-Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Jami' Al-Kabir rahimahullah ta'ala. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan bagi muazzin sehingga sampai suaranya, mana sepanjang suara dia, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dosa muazzin ini. Setakat mana sampai, setakat itulah diberikan pahala oleh Allah taala dan Allah ampunkan dosanya dan membenarkan dia tiap-tiap orang dan membenarkan dia tiap-tiap yang mendengarkan dia daripada yang kering dan daripada yang basah dan kering. Wa yusaddiquhu, dan telah membenarkan akan suara muazzin ataupun azan ini kullu, oleh tiap-tiap, ma sami'ahu, tiap-tiap yang mendengar akan dia, sama ada yang mendengar itu kering ataupun yang mendengar itu ialah benda basah. Mana sama ada benda itu adalah benda kering, makhluk Allah itu ialah makhluk yang kering, ataupun yang mendengar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang basah. Semua ini akan menjadi saksi dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampunkan dosa bagi orang yang azan, orang azan. Oleh sebab itu orang yang azan ini hendaklah betul dia punya azan. Kita bahaskan pada pengajian yang lepas, azan ni biar betul. Ni orang follower ada mah FB ni jangan bagi komen lebih-lebih. Minggu lepas kita cerita syarat-syarat azan, dia komen macam-macam. Saya nak huraikan bahawa bahasa Arab ni kalau kita silap baca, dia lain makna. Silap baca lain makna. Silap baca lain makna. Contohnya, minggu lepas kuliah subuh saya balik negeri Perak. Bila sembahyang maghrib, ada satu tempat imam ni baca doa. Contohnya dia baca doa, fa innaka taqdi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wa taqdi lana. Dia baca wa taqdi lana. Sepatut qada yaqdi, qada yaqdi, iaitu memberi maksud tunaikanlah segala hajat-hajat kami ya Allah dengan berkat salawat tersebut, tunaikanlah segala hajat-hajat kami. Fa innaka taqdi, contohnya kalau wa taqdi lana biha, mana tunaikanlah bagi kami biha, dengan bibarakatus salawat ini, jami'al hajat,
Kalau baca wa takdilana, macam mana? Wa takdilana, qaf jadi dal. Wa takdilana. Kalau salat wassalatu wassalam, wassalatu wassalam, wassalatu wassalam, berubah dah, mesti berubah. Qada yaqdi jadi kada yaqdi, mana lain, mana lain. Contohnya niqmatun, ni'matun, lain, lain. Dalam bahasa Arab ni lain. Ghuslun, mandi. Ghaslun, basuh. Ghislun, beri maksud air yang diguna untuk basuh. Kalau contohnya dia baca nawaitul ghusla, sahaja aku basuh daripada hadas. Betul Ustaz? Nawaitul ghasla. Kalau dia baca nawaitul ghusla, betul mandi. Nawaitul ghisla, saja aku apa? Saja aku apa? Ghusl ialah satu benda yang digunakan untuk basuh. Apabila sesuatu yang tidak berbaris kita salah sebut, lain makna. Ghuslun, ghislun, ghaslun. Nampak ni bahasa Arab. Oleh sebab itu bila diterangkan cara bacaan, hendaklah ambil perhatian. Bacaan ni ialah bacaan yang boleh menyebabkan ubah makna kalau kita salah baca. Salah baca, kita minta Allah takdirkan yang baik, kita minta tukar silap baca jadi makna lain, jadi makna lain. Kalau diperhati doa-doa ni, kadang-kadang orang baca jadi salah banyak begitu, jadi salah banyak begitu. Itu bautan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha atau tunajjina biha min jami'il ahwal. Dia baca min jami'il ahwal, lain. Haulun, haulani, ahwal, huru-hara. Ahwal ni lah keadaan huru-hara. Minta Allah selamatkan kita, jauhkan kita daripada keadaan huru-hara, dalam keadaan bencana. Selamatkan kita, selamatkan kita. Kalau kita kata min jam'il ahwal, ahwal jamak daripada halun, memberi maksud keadaan, suasana, suasana. Jadi tak, suasana kita mohon supaya Allah amankan, bukan suasana kita mohon Allah selamatkan. Amankan keadaan kami, keadaan. Kalau bencana kita minta Allah selamatkan. Jadi doa tersebut kalau salah dibaca ataupun selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat. Afat ialah satu benda, bentuk-bentuk bencana. Kalau min jami'il ahwal wal afat, salah. Salah. Berapa ramai orang baca selawat tersebut salah baca, salah baca. Oleh sebab itu kena perhati. Kalau dihuraikan cara baca, kena ambil perhatian. Sebab bahasa Arab ni bukan boleh kita ikut dan mulut nak sebut. Sebab ia boleh menyebabkan berubah makna, berubah makna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyebut kalimat yang boleh menyebabkan berubah makna, berubah makna. Kalau azan contohnya banyak sangat dia punya mengubah makna, bukan mengajak orang salat tapi mengajak orang jalan ke celaka contohnya. Takkan benda yang tak betul. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. Kelebihan azan ini
banyak sebagaimana di dalam beberapa hadis yang telah kita baca. Azan adalah lebih afdal daripada iqamah, tetapi terdapat dalam beberapa riwayat barang siapa azan dialah iqamat, hukumnya adalah sunat, sebagaimana sabda Nabi SAW, man azzana fahuwa muqim, barang siapa yang azan maka dialah qamat. Barang siapa azan dialah qamat. Barang siapa azan, man azzana fahuwa muqim, fahuwa muqim. Jangan orang lain pula iqamat, dia orang lain azan, orang lain iqamat. Yang sunatnya orang itu azan dialah qamat, dialah qamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sunat orang yang azan ini mengikut turutan ialah Bilal ibnu Ummi Maktum, iaitu di Madinah, kemudian Abu Mahzurah di Mekah, Sa'ad Al-Qarzi di Quba. Sekiranya tiada empat orang ini, sekarang semua sudah meninggal dunia, maka kaum kerabatnya ini mengikut turutan. Contohnya kalau di Mekah, di Madinah ada susur jalur kaum kerabat, 4 orang para sahabat Nabi SAW yang jadi muazzin ni, kalau boleh mereka itu adalah sunat menjadi muazzin. Sunat menjadi muazzin, ini disebut oleh ulama-ulama fiqh di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sama balik kita kata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala bahawasanya berkata ia sallallahu alaihi wasallam baginya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila adalah kamu di dalam dusun, maka bang olehmu, maka angkatkan suara kamu, maka bahawasanya tiada mendengar pohon kayu dan tanah keras dan manusia dan jin melainkan menaik saksi baginya pada hari kiamat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sabdanya yang berbunyi, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata. Wahai Abu Sa'id Al-Khudri, aku lihat kamu ini suka membela kambing dan juga suka pergi ke tempat ragut kambing ni, maknanya pergi ke ladang tempat kambing ni meragut makanan, mana bawa kambing ni jauh-jauh. Orang bela kambing bawa jauh-jauh, terutama kawasan-kawasan seperti Mekah dan Madinah. Kalau kita pun bawa jauh-jauh, tambat kambing, orang Melayu kata pergi tambat kambing. Jadi bawa kambing dan juga suka pergi tempat-tempat yang jauh ini, Nabi SAW telah memberitahu kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya, idza kunta fi ghanamika, kalau engkau berada di tempat ternakan kambing kamu, wal badiyatika, dan berada di padang pasir ataupun berada di tempat ragut
ataupun di kebun, ataupun kita ni pergi ke dusun, pergi ke dusun, ataupun pergi ke kebun kurma dan sebagainya, masuk waktu, maka fa'azzanta bis salah, hendaklah kamu azan menunjukkan masuk waktu. Fa'azzanta bis salah ay a'lamta bi waqtiha, kamu hendaklah beritahu bahawa sudah masuk waktu azan. Farfa' sautaka bin nida, dan angkat suaramu ketika azan itu. Mana kalau kita berada di kebun yang jauh, kalau kita nak semayang, ya azan. Walaupun kita ada anak beranak, kita ada 4 orang, ya azan. Jangan pula bila kita azan, orang Melayu ni bila dengar azan di kebun-kebun ni, dia kata aku dengar ada orang azan kebun tu. Dia kata ada orang bunian kot, dia kata. Orang bunian, sebab orang kita jangan dengar bunyi pelik-pelik, dia kata orang bunian. Kalau kita ada 4 orang ke ataupun seorang nak salat azan, walaupun berada di dusun ataupun di kebun ataupun di mana-mana tempat, sunatnya begitu. Bukan sunatnya kita suruh kamat. Kita dah ramai-ramai ni, kita kata nak sembahyang masuk waktu, kamat. Asalnya ialah azan. Macam mana muncul kamat kalau tidak azan? Dia azan. Azan. Dan angkat suaramu. Kenapa? Fa innahu la yasma'u mada sautil muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidak mendengar suara azan muazzin ini oleh jin ataupun manusia ataupun sesuatu, melainkan bersaksi pada hari kiamat, melainkan bersaksi hari kiamat. Inilah dalil yang disebut oleh para alim ulama fiqh, menyatakan apabila kita nak semayang, maka sunatlah kita azan. Sunatlah kita azan, bukan terus kamat, tetapi azan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis ini, di antara sunat-sunat azan ini raf'us sauti bil azan, iaitu mengangkatkan suara ketika azan. Mengangkatkan suara ketika azan. Sebab apa? Al-Imam Ibn Qudamah di kalangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal berkata, disunatkan mengangkatkan suara dengan azan kerana ia adalah terlebih menyampaikan azan, dan juga wa a'zamu lil ajri, kerana ia besar pahalanya, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan sebentar tadi. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala menyebut sunat mengangkatkan suara ketika azan supaya apa? Likaunihi sababan lil maghfirah, kerana itu adalah di antara sebab membawa kepada keampunan, wa syahadatil mawjudat, dan membawa kepada penyaksian segala makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hujah Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim, mengarang kitab Nailul Autar. Walaupun beliau dari sudut akidah Syiah Zaidiyah, sebab Syiah Zaidiyah ni dia mirip kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, azan ini kalau boleh di tempat yang tinggi, sebab dalam zaman dulu tak ada mikrofon, di tempat yang tinggi. Disunatkan azan di atas tempat yang tinggi supaya suaranya didengar gitu. Kalau sekarang
Mikrofon ni kita letak atas tinggi-tinggi supaya ianya didengar oleh orang. Sebab apa kita letak atas menara tinggi-tinggi? Ada menara azan, macam masjid kita ni ada menara azan tinggi supaya didengar oleh orang. Azan masjid negeri ni, Masjid Al-Azim, boleh didengar sampai ke duyung, sampai dengar ke duyung. Makna ini juga termasuk di antara sunnah. Sunnah. Dan seterusnya, sunat ketika azan ini istidaratul muazzin fi azanihi, yaitu menghadap ke kiri dan ke kanan ketika azan. Hanya dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i yang berubah ini ialah kepala bukan badan. Ini khilaf di kalangan 4 mazhab. Di kalangan 4 mazhab berbeza-beza pandangan. Mengikut pandangan ulama, yustahabbu lil muazzin ay yaltafita yaminan, iaitu sunat bagi orang yang azan berpaling sebelah kanan ketika hayya 'alas salah, wa yasaran, dan ke kiri hayya 'alal falah, wala yuzilu qadamaihi, dan tidak berubah tempat dua tapak kakinya. Mana dia tak berubah, kecuali dalam beberapa mazhab pandangan yang lain. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan juga di kalangan mazhab Malik, dan juga beberapa pandangan mazhab yang lain, ini yang dipegang tidak bergerak bentuk badan. Mana tapak kaki tidak berganjak, hanya yang berganjak kepala sahaja. Ini adalah di antara yang sunat. Di antara yang sunat juga, wad'u usbu'ai fil uzunai asna al-adhan, meletakkan 2 tangan di dalam telinga ketika azan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, telah diriwayatkan oleh Abu Juhaifah, katanya anna Bilalan wada'a usbu'aihi fi udhunayhi, akhrajahu Ahmad wa Tirmizi. Sesungguhnya Bilal radhiyallahu an telah meletakkan 2 jarinya di dalam telinga. Mana 2 jari dalam telinga ni adalah merupakan sunnah gitu. Melekat 2, mana 2 jari ni ketika kita nak azan masuk dalam lubang telinga ni adalah merupakan sunnah gitu, sunnah. Dan sunat azan ini at-tamahhulu fil azan, pelan-pelan azan ni. Disunatkan azan ini dia pelan-pelan, sebagaimana riwayat daripada Sayyiduna Umar radhiyallahu an, katanya kepada muazzin, idza azanta fatursil, apabila kamu azan maka irsalkan, wa tumahhil, iaitu dalam keadaan dipanjangkan, jangan terlampau cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, panjangkan sikit, Allahu akbar, ataupun Allahu akbar, Allahu akbar. Adakah nak dibaca Allahu akbarullah ataupun nak dibaca Allahu akbar Allah? Mengikut pandangan di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menyebut bahawa sesungguhnya membaca satu-satu kalimat itu adalah sunat kecuali takbir. Kecuali takbir, hendaklah digabungkan 2 takbir dalam pada satu nafas dengan disukunkan ra. Disukunkan ra. Boleh Allahu akbar, Allahu akbar, walaupun satu nafas. Bi ayyaqifa 'alaiha bisaktatin latifatin jiddan, mana berhenti begitu ringkas, saktah yang lembut,
Allahu akbar, Allahu akbar. Wa illam yaf'al, kalau tak buat, berhenti sedikit, dhamma, didammahkan, Allahu akbar, Allahu akbar, au futiha, ataupun difatahkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Mana tiga boleh? Tiga boleh. Dalam mazhab kita tiga-tiga boleh. Boleh dhammah dan boleh dibacakan secara fathah. Kata Syekh Ibn Hajar, fal aula ad-dhammu, yang terlebih aula ialah dhammah, dibacakan baris atas, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini terlebih afdal. Walaupun di kalangan ulama nahu, Al-Imam Al-Mubarrid menyatakan apabila diwasal dibacakan fathah. Maknanya kalau kita dengar orang baca baris atas pun betul, orang baca baris bawah, baris depan pun betul. Sebahagian ulama Syafi'i cenderung pandangan dibaca secara baris atas. Di antaranya pengarang kitab yang terkenal Bushra Karim fi syarhi Muqaddimatul Hadarmiyah berpandangan iaitu dibacakan berbaris atas. Berbaris atas. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu juga Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh bahawa boleh dibaca dua wajah. Walau bagaimanapun ulama-ulama di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i, di antara Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebut dalam kitab Fathul Mu'in, dan Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, cenderung iaitu berbaris depan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mana ala kulli hal, apapun keadaan, kalau kita tahu hujjah, ya Allah fadal. Tak boleh kita kata kenapa kau baca baris atas? Baris atas pun boleh, baris depan pun boleh, dua-dua boleh. Hanya kebanyakan ulama kita Syafi'i cenderung kepada baris atas, baris depan daripada baris atas, ataupun disukunkan tetapi hendaklah berhenti dalam keadaan begitu sikit, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu. Dia pun boleh. Sama balik kita kata qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan di antaranya sunat azan pada awal waktu, sebagaimana yang sabit daripada Sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu. Kana Bilal la yuakhirul azan anil waqti. Adalah Bilal radhiyallahu anhu tidak pernah mentakhirkan azan daripada waktu. Wa rubbama akhara al-iqamata, tetapi dari sudut iqamah ada dilewatkan sedikit. Sebagaimana kita iqamah, kita tetapkan 10 minit selepas azan. Ya, Bilal radhiyallahu an telah melakukan sedemikian rupa. Ada kala dilewatkan sedikit. Dan di antara sunat orang yang muazzin ini, an yakuna hasanas sauti, suara dia merdu, suara dia sedap. Suara dia sedap. Sebagaimana suara Bilal radhiyallahu an adalah suara yang merdu, disebut anda sautan, yang begitu merdu suaranya, lunak, bila didengar pun sedap. Oleh sebab itu disunatkan orang muazzin ini sayyitan, suara dia ni suara yang jelas begitu. Sayyitan ni iaitu orang yang nyaring. Jeffrey kalau nak nyaring makan riang-riang,
orang kampung tu kan, riang. Dia adalah spesies belalang kan, spesies belalang, dia tidak, bukan binat yang haram. Dulu orang tua-tua kalau dia kata kau suara kau nak nyaring, makan tu riang. Orang Melaka saya tak tahu sebut apa, riang juga kan. Arwah atuk saya kata kalau kau nak suara nyaring, makan riang. Tu suara saya nyaring sikit sebab nampak riang, saya tangkap, bakar, makan. Kadang dia pergi ke pokok, dia kejar, tangkap, bakar, bakar, makan. Dia rasa macam belalang, macam belalang. Dia kalau kau nak jadi qari, kena makan riang-riang, dia kata begitu. Riang-riang ni punya jauh orang boleh dengar suara riang-riang ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan orang yang suara ni dia nak jaga juga, disugikan dengan menggunakan daun kelapa. Daun kelapa, kalau sekarang disugi pakai sugi, dulu tak ada sugi. Jadi daun kelapa yang muda tu kita buangkan, tinggal dia lidi tu ada sikit-sikit daun kelapa ni, sebab dia lembut, maka disugikan lidah supaya sebutan dia cantik, supaya sebutan dia jelas, kerana hilangkan balgham. Oleh sebab itu kita sugikan lidah supaya hilang balgham. Tak ada udah hayya 'alas salah begitu, dia tak lepas. Sebab apa? Balgham banyak. Kita kata, bang, ngapa begitu, pagi-pagi lah ustaz, suara tak lepas, kerana banyak balgham. Oleh sebab itu bila sugi, kita bersugi termasuk sugi lidah, menghilangkan balgham. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Di antara juga apabila azan telah dilaungkan, haram keluar daripada masjid selepas azan, melainkan kerana hajat. Yahrumu ala man kana fil masjidi wa uzzina lis-salah an yakhruja minhu ba'dal adzan. Haram orang yang berada dalam masjid sedangkan azan telah dilaungkan, dia pergi keluar, haram. Begitu juga siapa, tak kira siapa-siapalah. Kalau ustaz pun tak boleh, kerana nak ceramah di Selangor ini dah bagi kuliah, azan zuhur nak dilaungkan, dah bunyi mikrofon azan, dia kata terus baca doa, minta maaf nak tak boleh semayang sama sebab ada program di Selangor. Ya, haram kalau azan telah dilaungkan. Solat berdasarkan berapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara riwayat daripada Sya'na, katanya kunna qu'udan ma'a Abi Hurairah radhiyallahu an fil masjidi fa azzana al muazzinu. Sedang mana kami duduk bersama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, tiba-tiba muazzin azan. Faqama rajulun minal masjid, maka ada seorang lelaki dalam masjid ni bangun dan jalan. Abu Hurairah radhiyallahu an pergi cari dia, ikut dia. Faqala Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Aba Qasim. Kenapa kau buat benda ni? Sesungguhnya kamu telah derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak mendengar azan di dalam masjid kemudian keluar daripadanya melainkan kerana hajat. Sesungguhnya tidak akan keluar daripada masjid orang yang mendengar azan melainkan orang munafik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangkitkan pada hari kiamat akan Bilal di atas unta daripada unta syurga, bang ia di atasnya. Besok Bilal radhiyallahu an dibangkitkan pada hari kiamat berada di atas naqah daripada unta-unta dalam syurga.
Dan Bilal radhiyallahu anhu juga akan membawa panji yang dinamakan liwa. Setiap makhluk Allah ini, contohnya Nabi SAW membawa liwaul hamdi, membawa panji kepujian. Liwaul muazzin, panji muazzin ini Bilal radhiyallahu anhu. Liwaul qadhi, iaitu liwa para hakim yang adil, dibawa oleh Muaz radhiyallahu anhu, Muaz bin Jabal yang diutuskan ke Yaman. Maka di akhirat dia akan membawa panji, mana-mana hakim yang adil akan ikut belakang dia. Liwa, nama dia liwa, iaitu panji-panji ini. Begitulah Bilal radhiyallahu an. Bilal radhiyallahu an dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan menunggang di atas unta-unta syurga, yuazzinu ala zahriha, dan diazan. Fa idza qala, apabila Bilal radhiyallahu ni azan dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nazara an-nasu ba'duhum ila ba'd, melihat manusia setengah mereka itu kepada setengahnya. Maka orang ramai di akhirat besok melihat di antara sesama mereka. Maka berkata mereka itu, kami nashhadu atas seumpama barang yang tashhadu, titik itu bukan baris bawah, tashhadu. Kalau yashhadu ia, tashhadu engkau. Maksudnya yakni kami mengucap syahadah atas seumpama ia mengucap syahadah. Kalau ia mungkin yashhad, tetapi dalam hadis saya rujuk kalimah dia tashhad. Kami menyaksikan di dalam dunia dulu, wahai Bilal, sebagaimana kamu ucapkan pada hari ini, asyhadu an la ilaha illallah. Sebab dalam matan betul iaitu nashhadu ala misli ma tashhadu, ma tashhadu. Dalam kitab kita ni ala ma yashhadu, dia terjemahkan ia, terjemahkan ia. Kalau tash, seumpama engkau mengucap syahadah, hingga lalu ia kepada padang mahsyar. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu lalu di padang mahsyar, kemudian didatangkan dengan hulal, iaitu dengan permata, dengan permata-permata daripada bagai-bagai pakaian syurga. Mana daripada permata, nama pakaian-pakaian syurga ni hulalun, ataupun sepasang pakaian-pakaian syurga daripada sutera. Maka pertama-tama orang yang disalinkan itu, yang dipakaikan pakaian-pakaian syurga ni, siapa dia? Bilal radhiyallahu anhu. Bilal ni orangnya hitam, bibirnya merah gitu, gigi putih kot, tapi isteri dia paling cantik di zaman itu. Bilal radhiyallahu anhu, kulit hitam, bini putih begitu. Dia Allah berikan kepada Bilal, walaupun hitam tapi suaranya merdu, suaranya merdu. Nanti kita baca kisah Bilal ketika mana Nabi SAW wafat. Bilal ni memang sedih betul. Pengajian akan datang kita baca. Dan orang yang soleh daripada orang yang bang, kemudian mengiringi selepas itu mana-mana muazzin ini yang azan dalam keadaan ikhlas, besok akan dipakaikan pakaian syurga mengiringi Bilal radhiyallahu an. Apa Sayyidina Qatadah radhiyallahu an berkata? Berkata Sayyidina Qatadah radhiyallahu an, disebutkan bagi kami bahawasanya Abu Hurairah radhiyallahu an adalah ia berkata, segala muazzin itulah orang yang terlebih segala manusia panjang lehernya. Diberitahu kepada kami bahawa sungguhnya, kata Sayyidina Abu Hurairah berkata, adalah orang yang azan ini besok di akhirat tengkuknya panjang. Apa mana tengkuk panjang?
Kita kata ngapa pula tengkuk panjang tak cantik. Ini bahasa kiasan nama dia. Tengkuk ini panjang, apa maksud tengkuk panjang? Cuba kita tengok. Dan bahawasanya pertama-tama orang, iaitu orang ni ialah dia akan panjang lehernya pada hari kiamat, dan bahawasanya pertama-tama orang yang dihukumkan baginya pada hari kiamat itu ialah syuhada, para orang yang syahid dan segala muazzin. Kemudian daripada anbiya alaihimus salatu wassalam, maka diserukan muazzin Kaabah. Kemudian panggil muazzin di Mekah dan muazzin Baitul Maqdis. Kemudian maka berturut-turut akan segala muazzin, kemudian diiringi semua. Maka jika engkau kata panjang leher itu aib pada dunia ini, maka dijawab tiada murad dengan panjang leher itu panjang atas hakikatnya. Bila dia tanya kan, kalau dalam dunia ni orang tengkuk panjang aib dia, apa maksud tengkuk panjang? Maka diuraikan maksud tengkuk panjang. Maksud tengkuk panjang, hanya panjang itu batang leher kenderaan mereka itu. Maksudnya kenderaan unta daripada syurga yang dinaiki mereka itu tengkuknya panjang. Bila tengkuk ni panjang, maka selesa dia. Kalau naik kenderaan tengkuk pendek macam mana? Kalau lah menurun sampai ke turun, kena tanduk. Tapi kalau tengkuk panjang, selesa maknanya. Seumpama kita naik kenderaan, kursi ni luas, selesa, menunjukkan keselesaan pada hari kiamat naik kenderaan. Sama balik, yakni tinggi dan besar najaibnya, iaitu kenderaan untanya ni. Unta mereka itu kerana tiap-tiap orang yang mukmin itu berkenderaan dengan najibah, iaitu dengan najib, iaitu najaib daripada unta. Dan muazzin itu yang tingginya lagi yang besar daripada segala orang yang lain. Allahu Akbar. Ini kelebihan orang yang jadi muazzin. InsyaAllah kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana altuh bina wajma'an syamlana bihabibillana فعليه السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهو يسقي لنا عند حوض المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. في النداء جاءنا به يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
محمد رسول الله من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أحيينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزحام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واحفظا ديننا من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة اللهم إنا نسألك صبرا جميلا وقلبا سليما ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا وكتابا يمينا ورزقا حلالا ونعيما مقيما وجنة وحريرا ونضرة ومسرورا يا قاضي الحاجات
يا مجيب الدعوات يا كاشف الضر والبليات يا عالم السر والخفيات اقضي حوائجنا في الساعة المباركة بحرمة القرآن الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.